Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia-Nya masih lagi kita dapat bersama-sama melakukan amal ibadah dalam malam 10 Ramadan yang terakhir ini. Dan insya-Allah untuk murid-murid tahun 6 Sekolah Rendah Islam Syed Nizam Abu Qari, hari ini Ustaz akan masuk kepada tajuk yang ketiga. Sebelum kita bercuti pada bulan 3 yang lalu, kita dah pun masuk kepada tajuk sembelihan, betul? Kemudian untuk minggu ni Ustaz akan masuk kepada unit yang kedua, iaitu mengenai ibadah korban. Dia ada kena mengena dengan sembelihan enggak? Cumanya tajuk dia lagi khusus mengenai ibadah korban, tak sama dengan sembelihan. Okey, tengok kat situ dalam tu. Okey, kamu dapat tengok gambar-gambar tu. Yang pertama gambar binatang unta kan. Yang kedua gambar kambing, biri-biri pun ada. Kemudian gambar yang ketiga gambar lembu. Apa maksud kat sini? Maksudnya dekat sini, ini semua adalah binatang-binatang yang boleh dijadikan korban. Boleh faham? Okey, baik. Kita terus kepada pengertian korban. Sebelum tu lupa, tolong buka buku teks muka surat 17 ya. Fiqh. Okey, Ustaz baca pengertian. Pengertian korban. Korban ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan pada hari raya Aidil-Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi. Pengertian korban ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan pada hari Aidil-Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, penerangan tengok kat situ. Korban ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan. Maksud dekat sini, korban ialah kita nak menyembelih binatang yang mana dia adalah halal dimakan. Apa contoh binatang yang halal dimakan? Binatang yang kita boleh makan lah. Kalau katanya yang tak boleh makan apa? Apa yang kita tak boleh makan? Katak tak boleh makan, buaya tak boleh makan. Tu semua bukan binatang korban lah. Tapi kena faham dekat sini, halal dimakan. Halal dimakan ni apa benda maksudnya halal dimakan? Walaupun lembu tu halal dimakan, tapi kalau kita curi, adakah dia halal untuk dimakan? Tak halal, sebab kita mencuri, bukan kita beli ataupun kita bela. Boleh faham kat situ. Okey. Pada hari Aidil-Adha dan hari-hari tasyrik, maksudnya dekat sini binatang korban ataupun korban ini hanya boleh dilaksanakan pada hari raya Aidil-Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ni 11, 12 dan 13 Zulhijjah kan. Maksudnya dekat sini, andai kata hari ni berapa Ramadan? 22 Ramadan. Katakanlah 22 Ramadan, Ustaz ambil lembu, Ustaz sembelih lembu. Adakah tu dikira sebagai ibadah korban? Tak kan? Sebab apa tak? Sebab dia bukan berlaku pada hari raya Aidil-Adha ataupun hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ingat, hari raya Aidil-Adha jatuh pada 10 Zulhijjah. Maksudnya itu 11, 12, 13 adalah nama dipanggil sebagai hari-hari tasyrik. Maksudnya itu ada 4 hari yang kita boleh laksanakan ibadah korban. Okey, boleh faham Okey, terus. Bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita adalah untuk kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey. Terus kepada dalil dan hukum ibadah korban. Okey, dalil dan hukum ibadah korban. Okey, bila Ustaz kata dalil, apa tu dalil? Kalau Ustaz kata dalil, apa tu dalil? Dalil itu adalah ayat-ayat Al-Quran, dan dalil juga terbahagi kepada dua, dalil akli dan juga dalil nakli. Okey, dalil akli adalah dalil akal, dalil nakli adalah dalil daripada Al-Quran. Jadi kat sini dalil apa ni? Dalil nakli itu dalil Al-Quran. Okey, Ustaz baca Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.
fasalli li rabbika wanhar. Soalan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kawthar ayat yang kedua. Ni ayat yang pendek je. Surah Al-Kawthar. Apa bunyi surah Al-Kawthar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tu ada 3 ayat je kan. Jadi kat sini ada ayat yang kedua adalah merupakan dalil kepada ibadah korban. Maksudnya apa? Oleh itu, kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korbanmu sebagai tanda bersyukur. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Hukum melakukan ibadah korban. Okey, ni hukum. Macam Ustaz dah cakap selalu dengan kamu semua. Hukumnya terbagi kepada 5. Hukum dalam ibadah terbagi kepada 5. Pertama, wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, harus. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, haram. Ada 5 je. Jadi kita fikir, apakah ibadah korban? Apa hukum dia? Jadi hukum dia adalah, ni saya nak gariskan. Sekejap ya. Hukum dia adalah sunat muakkad. Apa tu sunat muakkad? Apa sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Dia tak wajib tapi menghampiri kepada wajib. Maksudnya kita buat sangat-sangat bagus. Faham? Okey. Alah, sekejap Okey. Tu yang gambar yang bawah yang kamu tengok ni. Yang gambar yang kamu tengok kat bawah ni adalah gambar tengah menyembelih lembu. Okey, terus. Okey, kita pergi pada jenis-jenis binatang korban. Ni jenis-jenis binatang korban. Macam kita baca pengertian. Macam kita baca pengertian apa? Pengertian korban tadi, iaitu binatang ternakan yang halal dimakan. Tapi tak semua binatang ternakan yang halal dimakan boleh kita jadikan sebagai binatang korban. Boleh faham? Walaupun dalam pengertian dia kata apa? Binatang ternakan yang halal dimakan. Tapi tak semua binatang yang halal dimakan atau binatang ternakan tu boleh kita jadikan sebagai haiwan korban. Kat sini ada 4 contoh saja. Itu dia kata jenis-jenis binatang ternakan yang berkaki 4. Maksudnya yang berkaki 4 yang boleh dijadikan ibadah korban. Pertama apa? Pertama unta. Tengok, pertama unta. Yang kedua lembu. Dan yang ketiga biri-biri. Dan yang keempat kambing. Maksudnya kat sini ada 4 sahaja binatang korban yang boleh dijadikan sebagai ibadah korban. Boleh faham? Kalau ayam kita boleh makan kan, tapi kita boleh sembelih ke tak boleh sembelih? Tak boleh sembelih. Bukan tak boleh sembelih, tak boleh jadikan ibadah korban. Boleh faham? Itik, semua binatang yang boleh dimakan tapi dia tak berkaki 4. So kita tak boleh jadikan dia sebagai binatang korban. Boleh faham? Okey, terus. Okey, tengok syarat-syarat binatang korban ni. Okey, tengok syarat-syarat binatang korban ni ada 2 tau sebenarnya. Yang pertama, ni kat sini ada 2. Okey, syarat-syarat binatang korban ni ada 2. Yang pertama, saya baca binatang an'am sahaja yang sah dijadikan korban dengan syarat tidak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Okey, dengar Syarat yang pertama adalah binatang an'am sahaja. Okey, binatang an'am sahaja. Apa tu binatang an'am sahaja? Ya, Ustaz try. Okey. Ni binatang an'am sahaja yang sah dijadikan korban. Maksudnya binatang an'am ni apa maksud dia? Binatang an'am ni maksudnya adalah binatang yang berkaki 4 yang kamu tengok tadi, unta, lembu, kambing, biri-biri. Tu binatang an'am yang boleh jadikan. Tapi kena ada syarat. Apa syarat dia? Tak boleh ada kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Apa cacatan dia? Pertama, kaki tempang. Yang kedua, sakit. Kalau lembu sakit tak boleh jadi korban. Yang ketiga, sangat kurus. Dan yang keempat, buta. Tak boleh juga dijadikan sebagai binatang korban.
Ialah kita nak menunjukkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita nak mempersembahkan binatang tu adalah binatang yang paling sempurna. Sebagai contoh, kamu nak bagi makanan kepada kawan kamu pun mestilah kena bagi makanan yang paling elok. Bukannya contoh ada dua pisang yang okey dan pisang yang tak berapa nak okey, kamu bagi yang pisang yang tak berapa nak okey tu kepada jiran kamu, tak boleh. Itu bukannya tuntutan dalam Islam, boleh faham? Okey, baik. Terusnya, ingat syarat yang kedua, syarat pertama binatang an'am. Syarat yang kedua adalah cukup umur. Okey, cukup umur. Cukup umur maknanya dah boleh dijadikan binatang korban. Okey, yang pertama untuk biri-biri umurnya adalah berapa? 1 tahun lebih. Okey, boleh faham? Untuk biri-biri, kambing biri-biri umur dia adalah 1 tahun lebih dah boleh jadikan sebagai binatang korban. Ataupun sudah berganti gigi hadapan. Pandai-pandailah kamu tengok kambing biri-biri tu ada gigi dia patah ke apa, ganti gigi, boleh lah tu. Okay, kemudian yang kedua adalah kambing. Okay, kambing umur dia berapa pula? 2 tahun lebih. Okay, tengok balik, biri-biri 1 tahun lebih atau ganti gigi. Kambing 2 tahun lebih. Okay, kalau lembu dengan kerbau, okay, umurnya dah juga adalah 2 tahun lebih juga. Kambing biri-biri 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih, lembu, kerbau, apa-apa semua 2 tahun lebih, dan last sekali unta adalah lama sikit, iaitu 5 tahun lebih. Okey, boleh faham? Macam tu. Okey. Okey, ni dah. Okey, kita pergi last sekali. Okey, fadilat korban. Okey, fadilat korban. Apa tu fadilat? Ustaz dah ulang banyak kali. Fadilat tu adalah merupakan kelebihan. Apa kelebihan bila kita melaksanakan ibadah korban? Yang pertama, mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah bila kita melakukan ibadah yang dituntut dalam agama, kita akan mendapatkan ganjaran. Ganjarannya apa? Pahala, keredaan, dan yang paling penting kena ingat, kita nak capai mardatillah, iaitu keredaan Allah. Hari ini kita hidup dekat muka bumi ni adalah semata-mata kita nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa redha Allah, kita tak mungkin akan dapat masuk syurga. Okey, faham? Terus yang kedua adalah berkongsi merasai nikmat Allah bagi golongan fakir miskin. Yang dalam, ingat ibadah korban ni disunatkan adalah daging-daging binatang korban yang mana kita dah sembelih tu, kita kena sedekahkan kepada fakir miskin. Ini yang paling dituntut. Bila kita melaksanakan ibadah korban, daging-daging yang daripada kambing ke, lembu ke, unta ke, kita sedekahkan kepada siapa? Fakir miskin. Sebab kena ingat, orang-orang miskin ni pun bukan selalu dapat makan daging. Kalau kita hari-hari dapat makan daging, kena ingat ada lagi orang yang lagi susah. So kita nak berkongsi. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita semua adalah bersaudara. Okey. Terusnya yang ketiga adalah mengingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Daripada ibadah korban ni tentulah kita kena tahu daripada peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni adalah ayah kepada Nabi Ismail. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika tu telah menyuruh Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Untuk apa? Untuk menguji menguji keimanan dan juga ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak cerita panjang, tapi tak apa, nantilah kita bercerita pasal benda ni. Okey, seterusnya yang keempat, menghubungkan silaturahim sesama lapisan masyarakat Islam. Dan yang kelima, mensyukuri nikmat Allah beri kepada hamba-Nya. Jadi inilah fadilat ataupun kelebihan bila kita melaksanakan ibadah korban. Okey, apa yang kamu kena buat sekarang ni? Ustaz minta dekat rumah, apa yang kamu kena buat? Pertama sekali, Ustaz minta tolong kamu salin ni pengertian korban. Tolong salin pengertian korban dan tolong hafal. Okey, ingat pertama hafal pengertian korban, tulis dan hafal. Kemudian yang kedua, kamu tulis dalil dan juga hukumnya, iaitu sunat muakkad. Okey, kemudian yang ketiga, yang keempat,
Tolong tulis jenis-jenis binatang ternakan, jenis binatang korban: unta, lembu, kambing, kambing dengan biri-biri ni. Okey. Kemudian yang kelima tu kamu tulis, tak perlu nak salin semua, just salin point-point yang penting. Macam ni syarat-syarat binatang korban. Kamu tulis binatang an'am sahaja. Okey, contoh binatang an'am sahaja, kemudian tanpa ada kecatatan. Lepas tu apa untuk kecatatan? Kaki tempal, sangat kurus, tu macam tu. Kemudian cukup umur ni, ni wajib kena hafal. Cukup umur ni wajib kena hafal. Kena tahu biri-biri setahun lebih, kambing 2 tahun lebih, lembu 2 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Itu kena hafal. Dan last sekali adalah fadilat ni. Fadilat ni kamu ambil 2 atau 3 sahaja. Okey, kemudian hafal. Okey. Wallahu alam. Kita jumpa lagi untuk kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.